Hai, kali ini saya nak terangkan tentang pengembaraan parameswara membina kerajaan. Ini muka surat 124 dan 125 dalam buku teks. Perkara yang sama, cuma saya terangkan sahaja. Parameswara ni dia berlayar bersama pengikutnya dari Palembang pergi ke Temasek. Di Temasek, Temasek pada ketika itu diperintah oleh Temagi. Temagi ni berasal daripada kerajaan Siam. Bila dia dah ke situ, Temagi ni dia pun menerima, dia menyambut kedatangan parameswara bersama pengikutnya dan diizinkan, okeylah boleh tinggal dekat sini. Nak tumpang sekejap, tumpang berteduh boleh. Tapi parameswara ni dia rasa Temasek ni kawasan yang strategik untuk dia buka jadi kerajaan. Dia berminat untuk buat kerajaan kan, cari tempat untuk kerajaan dia sendiri. Tapi bila dia nak buat kerajaan dia sendiri di Temasek, jadi apa jadi kat Temagi kan? Jadi dia kena hapuskan Temagi. Disebabkan ni mungkin berlaku pertempuran, maka Temagi pun dibunuh. Kerajaan Siam tahu pasal kematian Temagi ni. Jadi kerajaan Siam dia menyiapkan tentera dia untuk serang parameswara di Temasek. Jadi belum sempat nak serang, parameswara tahu tentang bakal diserang oleh kerajaan Siam, maka mereka berundur ke Muar. So parameswara bersama pengikut dia berundur ke Muar. Di Muar nak buka juga jadi kerajaan, tapi tak jadi sebab dia kata, dekat sini banyak betul lah biawak. Ada banyak biawak dekat Muar. So parameswara tak nak. Pengikut dia pun kata, betul lah, jomlah kita pergi tempat lain. Maka dia teruskan perjalanan ke Sening Ujung. Teruskan ke Sening Ujung pula. Di situ parameswara dia dah dah melantik seorang pemerintah untuk memerintah di Sening Ujung. Okey, hari ini saya nak sambung. Parameswara dan pengikutnya berlayar dari Sening Ujung ke Sungai Bertam. Sungai Bertam tu ialah nama lama bagi Sungai Melaka. Dia berlayar sampai ke muara Sungai Bertam. Dia singgah di perkampungan nelayan di situ. Kemudian dah singgah, biasanya dah naik kapal, dia memang akan ada tempat untuk dia berlabuh, berehat. Parameswara dengan pengikutnya pergi pula berburu. Sebelum kita cerita pasal berburu tu, dekat peta ni, nampak tak anak panah? Dari Palembang gerak ke Temasek, berundur ke Muar, kemudian ke Sening Ujung, kemudian ke Sungai Bertam. Sening Ujung ni ialah nama lama bagi Sungai Ujung yang terletak di mana? Di Negeri Sembilan. Dekat peta ni, daripada Muar bagi Negeri Sembilan sampai ke Sungai Bertam, iaitu Sungai Melaka. Berbalik kepada gambar yang seterusnya ni, parameswara dengan pengikutnya pergi berburu. Semasa sedang berburu, parameswara terkejut bila ada seekor pelanduk yang berwarna putih. Pelanduk tu sama dengan sang kancil. Pelanduk berwarna putih ni dia telah menendang anjing parameswara sampai anjing tu terjatuh dalam sungai. Nampak tak? Dekat gambar tu. Ni contohlah kat gambar kan. Jadi parameswara ni rasa macam, macam mana haiwan yang kecil boleh mengalahkan haiwan yang besar. Jadi dia rasa tempat ni sangat strategik untuk dibuat kerajaan yang baru. Parameswara ni dia orang yang hebat untuk membuka sebuah kerajaan kan. Jadi parameswara pun bercadang untuk membuka kerajaan di situ. Kebetulan dia bersandar di sebuah pokok. Jadi mengikut cerita yang ini, pokok yang dia tanya dengan pengikut dia, apa nama pokok yang dia bersandar ni? Jadi pengikut dia kata, pokok ini pokok Melaka. Jadi kita, jadi kita namakan tempat ini sebagai Melaka. Kali ini kita nak belajar tentang asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Yang pertama kita belajar sebelum ni, parameswara beri nama Melaka sempena pokok yang beliau bersandar. Sekarang ni ada daripada sumber yang lain
yang mengatakan tentang asal-usul nama Melaka ni. Ada dari Arab, sumber dari Arab, sumber dari India, sumber dari Barat. Okey. Dekat gambar pokok Melaka tu ada buku kan? Okey, buku Sulalatus Salatin ni menyatakan nama Melaka tu berasal daripada tempat para mesyuara bersandar ketika pelanduk putih tendang anjing dia masa dia berburu tu. Okey, itu dikira sebagai sumber tempatan. Kemudian sumber Arab, dia kata Melaka sebagai Malakat. Malakat tu bermaksud tempat perhimpunan segala dagang. Orang datang berdagang, berhimpun di situ. Maksud Malakat. Kemudian dari sumber India ni maksudnya pedagang dari India tu, dia mengatakan Amalaka. Amalaka tu nama pokok yang pertama yang tumbuh di alam semesta. Itu daripada India. Kemudian kita ada sumber dari Barat. Sumber dari Barat ni dia cakap Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Maksudnya Melaka ni dia sebagai tempat pertemuan antara pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Boleh dikatakan seluruh dunia, Arab, India, Barat. Jadi pentingnya Melaka tu pada ketika itu. Kemudian merujuk pada gambar. Gambar tu tunjuk Museum Istana Kesultanan Melayu Melaka. Jadi siapa yang berpeluang ke museum di Melaka tu satu hari nanti boleh pergi dan fahami, ingat balik asal usul nama Melaka dari pelbagai sumber ni. Hai, kali ni kita belajar keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para miswara. Kenapalah Melaka ni istimewa sangat ni? Yang pertama, terlindung daripada angin monsun. Apa dia angin monsun ni? Ada dua jenis, angin monsun timur laut sebelah kanan, angin monsun barat daya sebelah kiri. Terlindung, siapa yang terlindung ni? Pedagang-pedagang yang berlayar naik kapal, dia tak kena dengan angin monsun timur laut kalau angin ni bertiup. Angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Sebab apa? Bila dia dah berada di Melaka ni, nampak tak? Terlindung. Dia tak terkena dengan angin monsun timur laut ni dan takkan terkena dengan angin monsun barat daya. Dia selamat. Okay. Seterusnya, kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik, katalah mereka datang dari arah timur lalu sini ke Melaka. Datang dari arah barat untuk ke Melaka. Kedudukan tu strategik, jadi para pedagang yang lalu bila dia dah singgah, dia boleh singgah untuk berdagang. Singgah ni bermaksud tinggal kat situ sekejap. Dia bukan tinggal selama-lamanya kan. Singgah, dia berhenti, mungkin nak beli barang, jual barang, siapkan kapal, mungkin ada nak betulkan sikit. Lepas tu dia akan teruskan perjalanan semula. Jadi Melaka ni betul-betul strategik untuk dia singgah berdagang. Okey, yang ketiga pula kebijaksanaan pemerintah yang memerintah ketika itu. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ni dia mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Cekap, dia boleh handle apa-apa yang berlaku. Lepas tu terbuka, maksudnya dia suka orang datang berdagang. Okey, bagus, kita boleh bertukar barang, kita boleh berjual beli. Jadi pedagang pun suka, baguslah sistem macam ni. Jadi kita boleh jalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Next time boleh datang lagi, kita boleh bertukar-tukar barang ataupun hal-hal kerajaan. Okey, kebijaksanaan para meswara ni dia membawa kepada penubuhan sebuah kerajaan baru di Melaka.